Baik, Assalamualaikum. Selepas 3 minggu berehat, hari ini Lanskap kembali dan pastinya masih lagi kekal bersama kami, bersama saya, Syed Menawar di hujung sana. Syed, apa khabar? 3 Baik, minggu tak alhamdulillah jumpa. sihat. Saya mengharapkan suami juga akan pantas segera sihat Mhm. pada malam ini. Kita akan berbicara tentang isu berkait dengan pentas antarabangsa hari ini, suami. Ya, pentas antarabangsa dan ia berkait rapat dengan UNGA 71 yang kini sedang berlangsung di New York. Dan sebenarnya saya mengikut rapat, ya Syed, antara intipati ucapan yang telah pun dibawakan. Saya mengikuti DIY Putra kerana beliau memberikan laporan, boleh dikatakan 24 jam. Jadi kita boleh ikuti, dan yang terbaru dimuat naik tentang komitmen negara kita, Malaysia, komitmen penuh tanggungjawab terhadap migran. Jadi ini ada kaitan dengan topik kita pada malam ini, bila mana dalam ucapan oleh TPM juga antara lain menyentuh tentang isu yang dibawakan dalam mesyuarat PBB ini, Syed. Ya, Malaysia pernah bercakap soal imigran ini ya. Kita melihat Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri juga dalam ucapannya menegaskan tentang pendirian. Pertama sekali mempertegaskan apa yang telah Malaysia komit ataupun lakukan, dan yang penting sekali adalah untuk memperkemas apa juga tindakan yang kita lakukan kini. Dan kerana sebelum ini Malaysia pernah berada di dalam kedudukan yang tidak begitu membanggakan dalam konteks poros kemasukan pemerdagangan manusia. Ya. Ini merupakan antara langkah pragmatik Malaysia untuk memperkemas. Kita mengetahui kedudukan Malaysia dan juga geopolitik persekitaran menjadikan kedudukan kita begitu menarik untuk transit, ya. Jadi elemen keselamatan ini yang akan kita berikan suluhan pada malam ini, Syami. Ya, dan sedikit maklumat saya, Malaysia terutama melalui Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penerbangan Migran (ANTIPSOM) 2007 telah pun dikuatkuasakan pada 28 Februari 2008, dan sejak itu dinyatakan ANTIPSOM telah pun mengendalikan 1133 kes penyelundupan manusia antara 2008 dan hingga Ogos 2016. Ya. Satu jumlah yang berlaku peningkatan. Dan sebelum kita berbincang ini, Syed, hari Isnin yang lalu kita juga telah pun menyiarkan temu bual eksklusif Syed sendiri bersama Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Jadi kita ikuti terlebih dahulu antara temu bual yang telah pun kita siarkan pada hari Isnin, dan kita siarkan kembali pada malam ini. Tahniah harus saya mulakan Baru saja pula dan akan pergi semula. Dan pergi semula. Dalam konteks Majlis Keselamatan ini, Datuk Seri mempengerusikan debat khas ataupun forum khas yang dianjurkan berkait dengan pelucutan senjata WMD atau Weapon of Mass Destruction. Alhamdulillah, Malaysia diberikan penggiliran sebagai Presiden Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu sepanjang bulan Ogos yang lalu. Ya. Dan saya telah diminta oleh Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mewakili Malaysia ketika itu mempengerusikan sesi debat terbuka mengenai senjata pemusnah. Ya. Dan kita telah mendepani permasalahan itu kerana terdapat sebanyak 53 negara yang terlibat, di mana terdapat juga 60 pendebat dan pembentang ketah kerja terdiri daripada wakil negara dan juga pakar-pakar dalam bidang senjata pemusnah. Dan kita perlu menunggu kira-kira 32 tahun daripada sekarang untuk menjadi ahli Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu semula, setelah pertama kalinya pada tahun 1965. Itu pun sebagai anggota bukan tetap. Datuk Seri, dalam konteks kedudukan forum ini yang dianjurkan oleh Malaysia, saya difahamkan ia merupakan inisiatif kita sebagai pengurusi Majlis Keselamatan. Penerimaannya dalam konteks 53 negara dan 60 pendebat yang Datuk Seri sebutkan tadi, sejauh mana debat itu bakal berbekas dalam kalangan negara anggota PBB? Kita lihat resolusi yang telah dibuat sejak beberapa tahun yang lalu yang dikenali sebagai resolusi 1540 menentukan bahawa senjata pemusnah WMD ini harus diberikan kekangan utama dari segi pelaksanaannya, kerana ianya dikuatiri yang akan menyebabkan bukan saja negara berkenaan dan negara-negara yang dituju itu ranap dan musnah, tetapi dikuatiri bahawa dunia keseluruhannya akan musnah. Dalam soal itulah beberapa tindakan dilakukan agar negara-negara di seluruh dunia di mana Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu diberikan pertanggungjawaban untuk melakukan tindakan susulan serta memantau.
dan Majlis Keselamatan melihat perkara ini tidak seharusnya berlaku, walaupun mungkin ada sebuah negara yang menggunakan WMD ini sebagai titik tolak untuk menentukan daya tahan negara ini, dan juga sebagai bahan yang dipanggil sebagai bargaining power di dalam soal diplomasi negaranya. Kita melihat Datuk Seri dalam konteks Majlis Keselamatan ini, ada kalanya keputusan itu sendiri ada yang menyifatkan bahawa pendirian PBB itu double standard dan memihak kepada negara-negara besar misalnya. Halangan di dalam memberikan tekanan kepada negara-negara yang menghasilkan WMD ini, bagaimana dalam konteks kacamata? Lebih baik ada sebuah pertubuhan di peringkat antarabangsa seperti PBB sendiri dan Majlis Keselamatan Bangsa Bersatu berbanding dengan tidak ada pertubuhan berkenaan. Jika ianya diberikan kebebasan sepenuhnya tanpa sebuah organisasi peringkat antarabangsa yang menyekat dan juga memberi garis panduan yang terarah, pada hemat saya keadaan dunia lebih parah lagi. Apabila dunia daripada multipolar, artinya berbagai kuasa besar, menjadi duipolar, dua kuasa besar dalam perang dingin, dan mungkin dalam situasi sekarang ini menjadi unipolar. Ini menyebabkan hanya sebuah kuasa dunia yang besar saja yang menguasai situasi geopolitik, terutamanya dalam senjata nuklear dan senjata pemusnah. Di dalam hal ini, jika ada negara-negara berkenaan committed untuk bersama-sama, tentu dunia harus berterima kasih kerana negara-negara berkenaan memberikan komitmen yang tinggi bagi pelaksanaan agar senjata pemusnahan ini tidak dilaksanakan oleh mana-mana pihak ataupun mana-mana negara. Datuk Seri melihat kaitan perkembangan WMD ataupun senjata pemusnah besar-besaran ini dalam konteks ekstremisme, IS dan juga Daesh? Kekhawatirannya bukan hanya kepada soal Daesh, ya, kerana terdapat beberapa makmal radiologi, malah beberapa kemudahan perubatan radiologi yang cuba dimasuki oleh Daesh, ya, dan kami telah diperlihatkan video ketika sidang COGM dan juga sidang Asian European di Ulaanbaatar yang memperlihatkan bahawa usaha-usaha pihak Daesh itu adalah suatu realiti, dan kita bernasib baik kerana bahan radioaktif itu tidak dapat diambil oleh mereka kerana soal keselamatan itu diberikan kawalan yang utama. Dan jika jatuh ke tangan kumpulan yang non-state actors, maka ianya amat membahaya. Dan pada hemat Malaysia, kita mempunyai pendirian bahawa masyarakat antarabangsa harus jangan memandang ringan dan tidak melihat business as usual di dalam menangani soal senjata pemusnah ini. Dan jika senjata pemusnah ini bukan saja jatuh kepada kumpulan Daesh, tetapi jatuh juga kepada kumpulan ekstremis yang lain, maka saya khawatir bukan sebuah negara sahaja yang akan menghadapi masalah, malah benua tertentu akan juga turut termusnah. Datuk Seri menyebutkan tadi dua kali sempat saya menangkap di awal tadi menyebut soal kerjasama, dan di Majlis Keselamatan juga Datuk Seri menyuarakan pandangan supaya kerjasama serantau dan antarabangsa diperkukuh, khususnya dalam konteks sains, ICT, teknologi dan perdagangan. Kaitannya di antara empat sektor ini dengan WMD dewasa ini, Datuk Seri? Saya melihat beberapa tokoh dalam bidang WMD ini daripada universiti, daripada institut kajian peringkat antarabangsa, dan juga daripada organisasi yang melakukan pemantauan, memperlihatkan bahawa jika resolusi 1540 ini tidak dilaksanakan, terlalu banyak implikasi yang akan berlaku. Dan kita melihat beberapa kumpulan pengganas sebelum wujudnya AS, ISIL dan ISIS. Perkara yang sama telah juga diusahakan oleh pihak mereka. Dan saya amat khawatir sebenarnya
dan menyebabkan Malaysia mempunyai pendirian sebagai Presiden Majlis Keselamatan ketika itu untuk melihat secara holistik bagaimanakah penyelesaian menyeluruh dapat dilakukan. Sebab jika state actor atau pelaku-pelaku negara yang mempunyai senjata pemusnah ini boleh mematuhi resolusi berkenaan, ianya akan ditentukan oleh Majlis Keselamatan. Ya. Tetapi bagaimana yang non-state actors dan mereka tidak ikut undang-undang dan mereka tidak akan pernah mematuhi resolusi itu, dan ini menjadi kekhawatiran. Dan di dalam soal ini data-data yang kita perolehi, sumber-sumber maklumat, risikan dapat kita kongsikan bersama di peringkat antarabangsa, bukan hanya sekadar Interpol, tetapi beberapa organisasi risikan yang lain di mana perkongsian bahan risikan cukup penting kerana tindakan-tindakan yang terlewat akan menyebabkan kemusnahan cara yang melata, dan ini harus dielakkan oleh dunia keseluruhannya. Dalam kata sedemikian, Datuk Seri, kita melihat pentingnya kerjasama itu melewati batas keselamatan, tetapi dalam konteks perkongsian data, dan itu mungkin terkeluar daripada parameter Majlis Keselamatan sendiri. Bagaimana agaknya suara ini akan dibawa supaya diterima dengan lebih tegas, dengan lebih berkesan dalam konteks antarabangsa? Kita mempunyai beberapa kaedah dari segi perkongsian maklumat, bukan saja maklumat keselamatan tetapi juga maklumat saintifik, kerana beberapa organisasi saintifik, sama ada ianya di bawah bangsa-bangsa bersatu ataupun di bawah organisasi antarabangsa yang lain dan juga organisasi di bawah mana-mana negara, perkongsian maklumat ini sering dilakukan kerana hanya dengan memberikan kombinasi saintifik beberapa bahan kimia dan bahan atomik, ianya akan meledakkan senjata pemusnah ini. Dan terdapat beberapa usaha yang telah dilakukan, bukan sahaja mendapatkan bahan itu tetapi mencipta bahan itu dan disatukan. Walaupun kita tahu ada negara yang pernah dituduh mempunyai simpanan WMD yang banyak dan hingga sekarang tidak terdapat pun bukti, apatah lagi bahan yang kononnya diperolehi pada negara berkenaan, dan akhirnya pemimpin negara berkenaan telah mengalami ajalnya dengan keadaan yang begitu hina, adalah suatu perkara dan aspek propaganda yang harus kita juga lihat, dan jangan menggunakan soal WMD ini untuk menghukum mana-mana negara. Dan dalam soal ini, walaupun Malaysia sebagai sebuah negara yang kecil, kita mempunyai pendirian dan prinsip bahawa di samping kita mahu menolak WMD sebagai state actor ataupun non-state actor, tetapi pada waktu yang sama jangan dengan mudah menggunakan dan menuduh mana-mana negara mempunyai simpanan senjata WMD berkenaan. Dan ini adalah satu propaganda yang akhirnya terbukti tidak benar dan menyebabkan kredibiliti sesebuah negara itu dipersoalkan jika kebenarannya tidak memihak pada negara berkenaan. Datuk Seri, kita punya kebimbangan yang besar apabila Datuk Seri menyebut soal non-state actor dalam konteks pembangunan WMD ini. Tetapi saya melihat satu senario semasa dalam konteks serantau tekanan yang diberikan oleh Korea Utara misalnya, mutakhir ini dilakukan lagi ujian terhadap senjata nuklear, dan Datuk Seri sendiri menyebut ada pihak mungkin menunjuk kepada Korea Utara menggunakan nuklear dan WMD ini sebagai usaha dan juga tagan di dalam perundingan mereka. Bagaimana konteks ini dari kacamata Datuk Seri? Korea Utara daripada zaman Kim Il-sung memang menggunakan senjata nuklear ini sebagai WMD, senjata pemusnah yang digunakan sebagai bargaining power untuk menentukan bahawa tidak ada gugatan daripada pihak yang menggunakan pengkalannya daripada selatan atau daripada mana-mana sudut untuk menyerang negara berkenaan. Dan jika ini berlaku, ianya bukan hanya
menguatiri seluruh semenanjung Korea, tetapi ianya akan melibatkan suatu kawasan ataupun footprint yang agak jauh ya. Dan saya fikir masih ada jalan untuk merundingi pihak Korea kerana ada negara-negara besar yang rapat dengan negara Korea Utara, dan saya fikir samping mereka tidak mengikuti resolusi 1540, tetapi pada waktu yang sama dari segi hubungan diplomatik dan langkah-langkah diplomasi, kita masih boleh melakukan usaha untuk menyekat daripada perebakan WMD ini untuk digunakan oleh negara berkenaan. Dan ada yang mengusik mengatakan mengapa Datuk Seri, kerana lumrahnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang akan pergi seperti mana UNGA pada tahun lalu. Mungkin ini kesempatan untuk Datuk Seri menjelaskan. Tidak sebagai lumrah sebenarnya. Terdapat Perdana Menteri terdahulu yang memberikan peluang kepada Timbalan Perdana Menteri. Dan saya amat terima kasih kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberikan kepercayaan kepada saya, bukan sekadar wakil negara ke mesyuarat Majlis Keselamatan, dan saya akan pergi ke Peribadaran Agung masa-masa satu. Sebelum itu juga saya mewakili beliau di COGM, persidangan negara-negara Commonwealth, dan saya juga mewakili beliau di mesyuarat negara-negara Asia dan Eropah, dan saya juga mewakili negara di dalam banyak forum-forum antarabangsa. Dan saya fikir interpretasi yang pelbagai harus diketepikan kerana ini soal kepercayaan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada saya. Dan pada khidmat saya, bacaan saya, beliau mahu memberikan pendedahan kepada saya dan peluang kepada saya untuk berada di pentas antarabangsa, kerana ada yang mempertikaikan saya masih belum begitu layak untuk jadi pembantu beliau kerana saya tidak mendapat pendedahan di peringkat antarabangsa. Padahal sewaktu saya jadi Menteri Pertahanan juga, saya memperusikan banyak majlis yang dihadiri oleh Menteri-Menteri Pertahanan, bukan sekadar ADMM ataupun ASEAN Defence Ministers Meeting, tetapi di dalam beberapa persidangan Menteri-Menteri Pertahanan dalam aspek pertahanan di peringkat antarabangsa. Tetapi alhamdulillah dengan pendedahan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada saya, ianya tidak perlu saya riak jauh daripada takabur. Ianya menjawab sendiri mehnah dan kata-kata negatif yang dipalingkan kepada saya. Hakikatnya Datuk Seri, ada media yang menganggap kehadiran Datuk Seri di pentas antarabangsa, khususnya merujuk kepada Perhimpunan Majlis Keselamatan baru-baru ini, dianggap sebagai hadirnya diplomat kanan. Itu istilah yang digunakan oleh media menjoloki kedudukan Datuk Seri dan pengaruh yang dibawakan. Ini suatu pengiktirafan, boleh kita anggapkan sebegitu di peringkat antarabangsa? Saya menganggap pengiktirafan untuk diri saya sendiri, dan pada waktu yang sama banyak juga negara-negara yang tidak dihadiri oleh ketua negara ataupun ketua kerajaan, head of state and head of government. Terdapat umpamanya beberapa negara yang menghantar naib presidennya ataupun Timbalan Perdana Menteri dan juga menteri luar. Dan di dalam hal ini bukan satu keluarbiasaan jika mana-mana pemimpin nombor 2 sebuah negara itu mewakili pemimpin nombor 1-nya. Pada satu ketika Datuk Seri, kita melihat ada kritik mengatakan dasar luar mereka semakin luntur kerana kelihatannya kita pernah menjuarai isu-isu besar. Dan hari ini Datuk Seri diberikan pendedahan mewakili Malaysia. Dan adakah kita sudah kembali mempertegaskan kedudukan kita, memposisikan Malaysia sebagai pemain utama dalam dasar-dasar luar serantau dan juga saya lihat di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, beberapa perkara yang tetap menjadi utama kita, umpamanya soal Palestin. Kita tidak pernah berkompromi di dalam soal Palestin. Dan Perdana Menteri sendiri mengambil risiko untuk pergi ke Gaza, ke Gaza, ya. Dan ini telah tidak menyenangkan hati beberapa pihak, namun komitmen kita diterjemahkan dengan keberadaan Perdana Menteri.
dalam isu pelarian umpamanya, walaupun kita tidak terikat dengan perjanjian negara-negara yang mengambil pelarian, tetapi di dalam UNGA, United Nations General Assembly yang lalu, Perhimpunan Agung masa yang lalu, Perdana Menteri komited untuk mengambil 3,000 pelarian Syria untuk berada di negara kita. Begitu juga di dalam soal pemerkosaan kanak-kanak, ya. Di dalam persidangan Majlis Keselamatan juga Malaysia telah mengambil langkah ke hadapan untuk menangani permasalahan itu. Begitu juga dalam soal hak asasi manusia, soal kebuluran, soal kemiskinan di beberapa negara mundur yang lain, dan begitu juga peranan Malaysia menghantar malbat ataupun batalion daripada tentera, pasukan polis di dalam pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu. Dan juga kita menghantar pasukan perubatan daripada KOR, perubatan Angkatan Tentera Malaysia ke Afghanistan satu ketika dahulu sewaktu saya menjadi Menteri Pertahanan. Dan juga beberapa langkah yang lain, umpamanya kita menghantar International Monitoring Team di Mindanao sejak yang Muhammad Perdana Menteri menjadi Menteri Pertahanan ketika itu. Dan beberapa langkah yang lain, terutama dalam disaster management risk ataupun pengurangan risiko kepada masalah bencana alam dan sebagainya. Kita berada di hadapan, tetapi mungkin liputan tidak begitu banyak diberikan di negara kita, tetapi di pentas antarabangsa sebenarnya suara Malaysia ini didengar. Dan saya yakin kita dapat menyumbang untuk berada di garisan hadapan di pentas antarabangsa. Kadang-kadang kita melihat bahawa seolah-olah ya, bomo di kampung kita sendiri itu tidak digunakan, tetapi sebaliknya kita menggunakan bomo di kampung lain atau di tempat lain. Saya bukan percaya bomo dalam soal ini. Ini cuma sekadar istilah, ya. Sekadar istilah, artinya bila orang lain yang kita panggil third party validators bercakap, baru kita percaya. Kalau kita sendiri seolah-olah kita memperlekeh dan mengkesampingkan ketokohan pemimpin-pemimpin tempatan. Saya lihat Menteri Luar kita, ya, yang berhormat Datuk Seri Anifah Aman sendiri, ya, suaranya lantang di peringkat antarabangsa, tetapi kita tidak melihat adanya liputan yang begitu luas berbanding dengan liputan di negara-negara luar terhadap pendirian Malaysia, kerana apa yang dilontarkan oleh kita, Menteri Luar dan menteri-menteri lain yang menghadiri persidangan antarabangsa seolah-olah sesuatu yang biasa, ya. Tetapi negara lain melihat bahawa negara kecil Malaysia dengan moderasi Islam, kesederhanaan Islam dan negara Islam yang maju ke hadapan menjadi contoh, tetapi kita sering memperlekehkan kemampuan kita sebab kita berada dalam tempurung pemikiran yang kecil, dan kepompong ini menyebabkan kita tidak dapat merasa penghargaan diberikan oleh orang lain kerana kita sebenarnya memperkecilkan kemampuan kita sendiri. Datuk Seri bercakap soal sektor-sektor di mana Malaysia menjadi opinion leader. Kita menjuarai pandangan awam di peringkat global. Dan kaitannya dengan Majlis Keselamatan, kita berbincang tadi adalah bagaimana Malaysia mempunyai modul dan model deradicalization kita dicontohi oleh negara lain dan juga sedang menjadi rujukan. Mungkin elok kita kongsikan di sini model. Benar. Pada 25 dan 26 bulan Januari tahun ini kita mengadakan persidangan antarabangsa di radikalisasi untuk penganas, dan kita telah mempersiapkan sebuah buku hardcover yang dijadikan sebagai SOP untuk kita kongsikan bersama pengalaman kita melakukan deradikalisasi atau pemulihan kepada penganas-penganas ini. Kerana undang-undang untuk menghukum tetapi tidak menyelesaikan masalah tidak akan dapat diterima dalam satu jangka panjang. Pendekatan Malaysia ialah mana-mana tempat pusat tahanan atau penjara sekalipun kita jadikan sebagai correctional center ataupun pusat untuk membetulkan, ya, persepsi, sikap dan beberapa langkah supaya mereka menjadi anggota masyarakat yang biasa yang boleh memberikan sumbangan sebagai aset
kepada masyarakat dan tidak lagi sebagai liability. Ya. Datuk Seri melihat kepada apa yang Datuk Seri menyebutkan ini dan juga tadi disebutkan soal non-state actors ya, dalam konteks keganasan ini. Kita masih punya kebimbangan walaupun kita punya kejayaan mengatakan bahawa 10 daripada cubaan pengganas berjaya kita tangani. Kaitannya juga dengan keselamatan dalam negeri. Kebimbangannya masih ada Datuk Seri, tetapi kita ingin memberikan keyakinan kepada rakyat. Apa jaminan yang boleh kita berikan bahawa kita punya keupayaan untuk mengenai keganasan ini seperti kita war-warkan di peringkat antarabangsa? Kita harus menghilangkan persepsi bahawa seolah-olah ini satu propaganda daripada pihak kerajaan. Ya. Soal keganasan itu adalah tanggungjawab polis dan tentera dan pihak berkuasa. Soalnya ialah bukan if, ya, kalau berlaku. Soalannya ialah when, bila berlaku. Soalannya ialah where, di mana berlaku. Kerana kita harus menyedari bahawa rantau Nusantara ini sedang di dalam keadaan yang mencemaskan. Kerana pihak Daesh telah bersepakat dunia tanpa sepadan di sekitar Nusantara. Termasuk Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei sendiri, ya, dan beberapa negara yang lain yang dipanggil sebagai Katibah Nusantara. Ya. Mereka mahu mewujudkan Nusantara tanpa sepadan, ya. Dan mereka mahu seolah-olah mewujudkan satu daulah Islamiah, ya, kerajaan Islam yang menyatukan umat Islam keseluruhannya di Nusantara. Ini membahayakan sebab Islam tidak pernah mengajar untuk kita mengenepikan agama lain dengan cara yang begitu, ataupun dengan membunuh sesama Islam yang tidak sependapat dengan kita, ataupun jika kita berlainan mazhab, ataupun kalau kita tidak menjadi pengikut tegar kepada sesuatu kumpulan. Di dalam hal ini saya fikir kita harus mengambil iktibar daripada beberapa peristiwa yang berlaku di negara-negara Timur Tengah, walaupun mungkin ada tangan-tangan jahat di luar yang cuba mewujudkan keadaan itu, tetapi kita jangan terjebak dengan tangan-tangan jahat itu untuk berada di dalam rantau Nusantara yang aman damai ini. Datuk Seri nanti akan kembali semula ke PBB untuk perhimpunan agungnya dan kita bakal menamatkan kepimpanan di dalam Majlis Keselamatan. Harapan Datuk Seri dengan perginya Datuk Seri ke PBB nanti? Kita akan tamat sebagai anggota Majlis Keselamatan pada 31 Disember ini. Dan keberadaan kita di PBB khususnya untuk perhimpunan agung, saya telah ada draft tentang beberapa isu yang akan dibangkitkan, tapi tentunya sebagai mewakili negara saya akan berbincang dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri isu-isu yang harus kita bawa selain pada isu-isu yang pernah kita juarai dari segi moderasi, ya. Dan saya fikir pendapat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah pendapat negara, dan kita juga akan berbincang dengan Wisma Putra apakah isu-isu relevan yang harus kita bawa, tetapi yakinlah bahawa suara Malaysia tetap didengar di pentas antarabangsa. Biarpun secara relatifnya kita sebuah negara kecil, tapi suara kita secara konsisten didengar kerana kita mempunyai substance yang tinggi. Dan telah pun kita kongsikan awal tadi rakaman temu bual secara eksklusif yang telah pun kita siarkan juga pada hari Isnin yang lalu, dan pastinya mesyuarat itu telah pun sedang pun berlangsung. Dan apa yang pasti juga, ya, jelas sebenarnya komitmen Malaysia dalam menyuarakan isu sejagat, memperlihatkan dunia mengiktiraf suara dan usaha Malaysia di pentas dunia. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menjadi saksi berapa kali negara kita diberi peluang menganggotai dan mengepalai barisan negara kuasa-kuasa besar dalam merencana pelbagai isu, dan isu yang dibangkitkan adalah tentang migran itu sendiri. Dan saya pada kita memaknai status ini juga, kita dah mula menerima komen ada yang terus memberikan pandangan-pandangan yang sinis. Mengapa Malaysia perlu berada di pentas dunia? Dengan dikatakan sini, Malaysia tak perlulah di pentas dunia, Malaysia perlu fokus dalam negara sendiri. Ini antara pandangan-pandangan yang
saya tak tahu nak untuk apa dibangkitkan pandangan seumpama ini. Tak apa, kita akan tangani seketika nanti kerana turut bersama mewarnai perbincangan pada malam ini dua panel yang kita akan perkenalkan seketika nanti. Tapi sebelum itu kita akan berkomunikasi nanti untuk mendapat kesempatan itu mendapat pandangan langsung khususnya selepas ucapan disampaikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri di Perhimpunan Agung PBB itu, ingin kita dengarkan apakah resepsi balas, respon balas daripada masyarakat antarabangsa dan penjelasan lanjut tentang intipati daripada ucapan itu. Saya perkenalkan terlebih dahulu dua panel yang kami bawakan pada malam ini untuk memberikan warna perbincangan berkait dengan dasar-dasar luar Malaysia berikutan Perhimpunan Agung PBB yang sedang berlangsung. Di sebelah kiri saya, pensyarah kanan Jabatan Pengajian Antarabangsa Universiti Malaya, Dr. KS Balakrishnan. Doktor, terima kasih. Thank you. Kerana bersama kami pada malam ini. Dan di sana Dr. Azmi Hassan, Geostrategis UTM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar pada malam ini? Baik, saya. Datang je hijau. Apa maksudnya Suhaimi? Ada pernah merah sekali. Ada pernah merah sekali. Kuning belum. Tak apa. Mungkin saya mula dengan Dr. Bala terlebih dahulu melihat pandangan awal doktor dengan ucapan Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan juga temu bual tadi selepas usai saja mesyuarat Majlis Keselamatan. Ya, saya berpendapat bahawa kalau kita ambil satu bird's eye view, pandangan atau gambaran yang lebih besar, big picture perspektif, aspek-aspek fundamental dasar luar memang kukuh dan sudah lama setara, dan isu-isu yang seringkali kita utarakan sama ada keamanan dunia, WMD, senjata pemusnah, ataupun isu-isu keselamatan non-tradisional, dan juga kepentingan dinamik ekonomi di peringkat global, keseluruhan telah disentuh dan diperungkitkan dalam perbincangan. Dan Malaysia memang konsisten selama berdekad, sejak kemerdekaan, dengan satu ala pemikiran yang progresif dan bukannya terlalu sempit. So dalam konteks itu kita memang seimbang dan tidak berat sebelah. So dalam konteks itu kita boleh katakan bahawa agenda-agenda utama kita seringkali mengutamakan, sama ada kita wakil dalam Majlis Keselamatan atau tidak, sama ada di peringkat rantau maupun Asia Pasifik, peranan kita sentiasa aktif. Cuma kita mungkin tak dapat publicity yang begitu hebat kerana kita kecil dan mungkin media tempatan fokus dalam isu-isu yang lebih lain. Itu menarik untuk saya tanya soalan lanjut sikit dengan soal promosi media. Tadi juga Yang Berhormat Perdana Menteri menyebut dengan aliran pemikiran yang sama, promosi pandangan kita di peringkat antarabangsa. Sebelum kita pergi ke situ, Dr. Azmi, dalam jika Malaysia berada di pentas PBB seperti yang kita berada sekarang ini, kalau sebagai seorang pengamat geostrategis, agaknya sektor apa yang akan menangkap imajinasi, Doktor? Pertama kali saya kena berterus terang dengan Syed bahawa pertama kali saya dengar temu ramah Syed dengan Timbalan Perdana Menteri tadi, satu perkataan yang mengigau saya hingga hari ini. Sekarang ni, setengah jam tadi mengigau, ialah tagan. Saya tak tahu apa maksud tagan. Tapi silap saya menyebut. Tapi maksudnya bila orang Perak cakap orang Perak, terkeluar Perak. Mereka faham. Tetapi tak apa. Nak kait dengan apa yang Suhaimi cakap tadi tentang sinis tadi, pendengar sinis tentang mengapa perlu Malaysia berada di pentas antarabangsa, dan juga Timbalan Perdana Menteri sebut 4 kali mempelekehkan. Itu dikatakan pemikiran rakyat kita yang dikatakan tidak menghargai ataupun tak nampak kekuatan Malaysia berada di peringkat antarabangsa. Kalau kita lihat di Majlis Keselamatan tahun lepas, Malaysia telah mengumpulkan satu show resolusi untuk mewujudkan satu tribunal tentang penembakan MH17. Dan tribunal ni dikatakan menongkah arus salah satu kuasa besar, itu Rusia. Jadi bagi saya, kita sebagai negara kecil, walaupun dikatakan kita membuat resolusi itu atas sokongan daripada 2-3 negara lain, tapi kita berani. Jadi itu saya rasakan perlu kita menghargai peranan Malaysia bukan sahaja di Majlis Keselamatan tapi banyak lagi di pentas antarabangsa. Ya, sementara doktor timbulkan ni, mengapa agaknya tidak ada susulan daripada usul tribunal itu sendiri agaknya? Adakah kerana ia hilang, lost in transit atau bagaimana? Tidak, susulan resolusi tubuhkan tribunal kita tahu Rusia akan veto. Itu hanyalah permulaannya sahaja. Dan kalau kita lihat 2 hari lepas, satu perbincangan antara 5 negara telah dilakukan tentang MH17. Jadi itu dikatakan strateginya dimulakan oleh Malaysia bagaimana untuk menghukum pelaku salah itu. Jadi ini kira diplomasi antarabangsa. Kita masih menantikan kesan sebenarnya kemudian. Walaupun ia akan mengambil masa. Akan mengambil masa. Lockerbie 10 tahun mengambil masa.
Okay. Jadi ini baru 2 tahun saja. Okay. Sabarlah Jadi dulu. kita kena sabar dalam hal ini. Ya, Dr. Bala, tadi dalam ucapan ataupun temu bual Sep Munawar dan juga TPM tadi ada dinyatakan tentang keadaan rantau Nusantara mencemaskan. Kita dalam rantau Nusantara sendiri mencemaskan dan kini kita nak melihat lebih jauh ke dunia dalam isu migran itu sendiri. Sedangkan isu antara migran migran Indonesia ke Malaysia, Vietnam ke Malaysia itu pun belum selesai. Jadi kenapa kita terlalu bercita-cita besar dalam pelarian Syria sebagainya? Saya rasa isu tempatan, isu serantau penting dan kita sebagai negara yang mempunyai lokasi strategik yang agak di tengah-tengah Asia Tenggara pun penting dalam konteks itu. So maka kita dalam suasana menghadapi pelbagai ancaman yang bukan boleh selesai begitu saja. So walaupun kita ada yang lebih tetap di rantau ini dalam konteks ASEAN, Asia Pasifik dan sebagainya, dalam konteks non-traditional security, migran, pelarian dan lain-lain, kita juga terpaksa membantu katakan dalam kes Syria ataupun di tempat-tempat lain kerana dasar luar kita yang lama fokus terhadap isu-isu humanitarian, isu-isu yang berkaitan sama ada negara Islam maupun bukan Islam dalam konteks humanitarian dan beri bantuan-bantuan yang sebolehnya yang kita boleh membawa imej yang baik kepada negara dalam konteks dasar luar dan tanggungjawab kita sebagai sebuah negara yang cintakan keamanan dan bertanggungjawab dan boleh sumbang walaupun kecil, boleh menyumbang ke arah kepentingan-kepentingan tertentu dalam konteks keamanan. Dan Syria memang tenat. Eropah sendiri menghadapi krisis dalam menghadapi isu human rights dan pelarian ini dalam konteks Syria. So kita perlu beri bantuan yang sedaya yang kita boleh kerana pengalaman kita di Bosnia dan lain isu-isu yang lain. Baik Dr. Berdua, kita cuba mendapatkan panggilan langsung bersama Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahimidi. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kami boleh mendengar suara Datuk Seri, tapi kalau boleh kita pastikan juga audien. Apa khabar Datuk Seri di sana? Cuaca bagaimana? Alhamdulillah, hari ini kebetulan hari Jumaat, panas mengikut ramalan kaji cuaca. Okey. Jadi ya, itu juga kesempatan untuk memanaskan perbincangan. Barangkali Datuk Seri bercakap berkait dengan perhambaan moden dan memposisikan komitmen Malaysia yang telah dilakukan. Mungkin soalan awal saya pada Datuk Seri adalah bagaimana penerimaan terhadap intipati ucapan Datuk Seri dalam kalangan negara anggota PBB sehingga setakat ini? Saya lihat ucapan itu bukan saja diterima dengan baik oleh negara-negara yang menjadi adik-beradik keselamatan PBB. Tetapi saya bertemu dengan beberapa pemimpin negara, terutamanya negara-negara yang turut terlibat di dalam menyelesaikan masalah kemanusiaan di Syria. Jelas memperlihatkan bahawa pandangan Malaysia diterima dengan cukup baik di perkara antarabangsa ini dan ianya memperlihatkan walaupun Malaysia secara relatifnya merupakan sebuah negara yang kecil tetapi masih boleh memainkan peranan besar di dalam memberi lontaran pandangan dan juga cadangan-cadangan untuk menyelesaikan masalah bagi memutamatkan konflik di Syria. Datuk Seri bercakap juga tentang kedudukan migran dan langkah keselamatan UNHCR untuk memperkenalkan kad punya ciri keselamatan lebih tinggi. Mungkin elok kita berikan sedikit ruang bagi penjelasan apa pentingnya ciri keselamatan itu khusus dalam konteks Malaysia, barangkali Datuk Seri. Kita telah menjalin hubungan dengan UNHCR sejak 41 tahun yang lalu biarpun kita tidak menandatangani perjanjian di peringkat antarabangsa dan protokol 1960-an. Namun kita lihat bahawa komitmen UNHCR dan juga International Organization for Migrants telah memperlihatkan komitmen mereka terhadap keperluan mematuhi undang-undang dalam negara kita. Dalam hal ini, ciri-ciri keselamatan dalam kad UNHCR adalah untuk menentukan supaya kad itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mencari swasta ekonomi atau mencari pekerjaan di negara kita. Jadi kita harus membezakan bahawa pemegang kad itu adalah mereka yang benar-benar disenaraikan mengikut kriteria antarabangsa yang ditentukan SOP-nya oleh UNHCR. Bukan
mereka yang mencari kerja tetapi tidak mendapat visa atau permit kerja akhirnya menggunakan kad itu untuk menjadi asas bagi mengizinkan mereka supaya berada di negara kita untuk menjadi pekerja tanpa keperluan permit dan mematuhi undang-undang perburuhan dalam negara kita. Ya, Datuk Seri, mungkin soalan terakhir saya dengan Datuk Seri berkait dengan pendirian. Kita berbicara ataupun cuba menyampaikan kefahaman ini kepada dalam konteks domestik juga, kerana terdapat juga kalangan pandangan masyarakat yang bertanyakan kepentingan kita memberikan dukungan kepada 3,000 pelarian Syria dalam keadaan kita punya cabaran tersendiri yang harus ditangani demi kepentingan rakyat. Jadi harus kita capai keseimbangan kefahaman ini dalam konteks antarabangsa dan juga aspirasi rakyat tempatan. Mungkin apa hikmahnya di sini, Datuk Seri, kita menawarkan dukungan di waktu yang sama kita punya cabaran-cabaran tersendiri secara lokal? Komitmen yang amat berhormat Perdana Menteri di dalam ucapan di pentas dunia melalui Perhimpunan Agung PBB tahun yang lalu adalah untuk menterjemahkan komitmen bagi membawa 3,000 pelarian Syria ke negara kita sebagai memperlihatkan rasa kepremanusiaan yang mendalam terhadap mangsa-mangsa konflik di Syria. 3,000 adalah merupakan suatu jumlah yang kecil berbanding dengan 1.5 juta umpamanya yang berada di bumi Lebanon. Dan saya mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Lebanon, Tuan Yang Terutama Mr. Tamam semalam, dan juga dengan beberapa negara yang termasuk mengambil lebih daripada puluhan ribu pelarian Syria ini untuk berada di negara mereka. Dan kita bayangkan bagaimana negara-negara EU ataupun negara-negara komuniti Eropah yang terpaksa secara keterpaksaan menerima pelarian ini. Dan pada hemat saya, masyarakat Malaysia melihat bahawa keprihatinan kita diperlihatkan apabila Bosnia Herzegovina menghadapi permasalahan yang sama satu ketika dahulu. Kita juga telah mengambil kira-kira 320 orang daripada rakyat Bosnia Herzegovina di negara kita, dan akhirnya mereka pulang kembali ke negara asal dan mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih bukan saja kepada rakyat Malaysia tetapi kepada kerajaan yang telah memperlihatkan keprihatinan terhadap nasib mereka. Dan terdapat di kalangan pelarian itu yang berada di Universiti Islam Antarabangsa dan kemudiannya pulang sebagai ahli parlimen dan akhirnya menjadi Perdana Menteri Bosnia Herzegovina dan memberikan apresiasi terhadap semangat Malaysia ini di peringkat antarabangsa. Kita bukan berhasrat untuk mendapat pujian, tetapi usaha kemanusiaan ini adalah merupakan komitmen negara dan juga rakyat Malaysia keseluruhannya di pentas antarabangsa ini. Baik, Datuk Seri, terima kasih kerana kesempatan ini dan rakyat Malaysia mendoakan keselamatan Datuk Seri dan seluruh envoy yang berada insya-Allah. Doakan kerana besok saya akan menyampaikan ucap utama di Perhimpunan Agung Mahkamah Bersatu ini mewakili rakyat dan kerajaan Malaysia keseluruhannya. Baik, terima kasih. Doa kami untuk seluruh usaha Datuk Seri. Terima kasih. Assalamualaikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. 3,000 pelarian Syria kita akan menerima mereka. Dan sehingga Mei, setakat Mei 2016, kita telah menerima 79 dan ada 412 migran Syria menjelang akhir tahun. Dan ia atas dasar tanggungjawab. Dan bila kita melihat keanggotaan PBB itu, berbanding, Datuk Seri juga menyebut tadi, Malaysia sebuah negara yang kecil. Berbanding dengan EU, negara yang besar dan berkemampuan. Jadi hal untuk meletakkan pelarian-pelarian Syria ini, kita boleh lihat, letakkan terus kepada EU. Dr. Azmi dah tersenyum di situ. Ya, sebab Dr. Bala dah jawab, tapi suami nampak tak puas hati lagi nampaknya. Dia nakal. Macam ni suami, 3,000 itu hanyalah transit sahaja. Dan saya baca kenapa Malaysia ambil 3,000 adalah untuk memberi isyarat. Bukan saja pada negara EU bahawa mereka perlu melakukan sesuatu, tapi juga pada negara Arab. Mereka juga perlu lakukan sesuatu. Dan juga saya baca isyarat tersirat sebab suami sekarang 60,000 Rohingya ada sini ni, seorang pun tak nak mereka. Negara Eropah, negara Barat, negara Asia lain, seorang pun tak nak. Malaysia yang menanggung bebannya sekarang. Jadi itu adalah isyarat. 3,000 Syria isyarat
kepada Eropah, kepada negara Arab. Bukan saja pelarian Syria, tapi saya membacanya kepada pelarian Rohingya juga. Jadi harapannya Suhaimi supaya agak berpuas hati dengan jawapan itulah. Tapi menariknya di sini, saya nak kaitkan jawapan doktor itu dan bawa persoalan yang hampir sama kepada Dr. Bala. Bererti inisiatif yang dilakukan Malaysia di pentas antarabangsa ini, dia punya hikmah yang sesetengahnya itu ada elemen strategi yang lebih tinggi. Tetapi pada sisi yang lain, ia tidak diberikan liputan oleh media tempatan baik antarabangsa baik sewajarnya. Mengapa berlaku kecanggungan ini tak sampai pemahaman itu? Yang penting ialah sebenarnya Malaysia stabil dalam isu pelarian sejak zaman pelarian Vietnam dan kemudian dan sebagainya. Dan kita tahu sebenarnya masalah dalaman dan masalah perundangan antarabangsa termasuk agensi, NGO, semua isu kita tahu sebenarnya dan kita stabil konsisten. So tak jadi isu. Yang menjadi isu dalam masalah dasar luar dan berbanding dengan politik dalaman ni, era informasi teknologi, era sosial media ni perhangatkan selalu masalah dalam negara. Dan ada juga strategi-strategi media bagi pembangkang dan sebagainya seringkali memanaskan katakan make it hot lah untuk agenda tempatan dan agenda antarabangsa kita ni sempit dan tidak ditonjolkan. So ia tidak menampakkan seolah-olah kita ni sebenarnya bertanggungjawab sebagai sebuah negara di peringkat antarabangsa, di peringkat rantau. So agenda ni tak diberi keutamaan di muka depan dan juga di muka 1-2 katakan. So inilah masalah di mana dasar luar kita walaupun kita negara agak middle power tak cukup kuat tetapi keaktifan kita tu tak ditonjolkan dengan baik. Sebelum tu saya itulah satu ungkapan kecanggungan tadi saya minat ungkapan tadi. Memang betul, saya setuju. Saya nak sambut apa Dr. Bala kata 2 tahun lepas di Laut Cina Selatan, kawasan yang paling sensitif antara China dan Amerika Syarikat, pada ketika itu mencari proses misi mencari dan melaman MH370 itu pertama kali di Laut Cina Selatan. P-8 Poseidon, kapal pengintai Amerika yang paling hebat sekali, bersama kapal terbang pengintai China yang paling hebat, Illusion, bersama-sama mencari. Tapi media tidak dikatakan memperbesarkan isu ini. Kerana faktornya, kenapa ini berlaku adalah kerana Malaysia. Malaysia meminta bantuan. Jadi itu dikatakan dasar luar Malaysia memang tak berat sebelah, tidak berat sebelah kepada Amerika dan tak berat sebelah China dalam hal ini. Tapi katakan rakyat tidak merasakan dasar luar Malaysia yang tidak berat sebelah ni sebenarnya menguntungkan kita sebenarnya. Kalau doktor membuat unjuran sebagai seorang pakar pemerhati geostrategis dalam hal ini, apakah kita akan tiba pada satu ketika di mana kita harus membuat pendirian, bukan lagi berada di tengah-tengah? Apakah sudah dilakukan saya. Cuma mungkin kita tak perasan ataupun Suhaimi mungkin tak perasan ni. Sebab itu kami perlukan kecerdasan doktor untuk tunjuk di mana Laut Cina Selatan umpamanya. Menteri Luar kita pernah mengatakan kita dah tak mau dibulikan oleh satu-satu negara ini. Dan kita sentiasa dibuli. Tapi itu sekadar kenyataan dan tidak ada traction, tidak ada kesannya. Ada berlaku satu isyarat yang besar. Pada tahun lepas, bulan November, Datuk Seri Syamuddin bersama-sama dengan Ashton Carter naik helikopter Osprey daripada Teluk Sepanggar pergi ke USS Roosevelt sedang meronda Laut Cina Selatan. Itu adalah pendirian Malaysia yang secara tersiratnya isyarat yang besar. Tengok suami kena orang yang cerdik dia nampak. Tapi kita akui isu kemanusiaan, isu pelarian adalah isu kemanusiaan. Dan negara kita telah pun mengambil dengan doktor tadi menyebut pelarian-pelarian yang dah ada dalam negara dan kita beri layanan mereka dengan cukup baik. Tapi isunya berbalik juga pada Malaysia menurun jari dengan isu pelarian Rohingya tempoh hari. Apa lagi yang perlu Malaysia lakukan, doktor? Kita telah laku sedaya upaya. Kita bantu pelarian Rohingya, Syed dan Suhaimi, kita dipaksa supaya menyertai Konvensyen Pelarian 1951. Kita tak mampu sebenarnya. Kalau kita bersama-sama sertai, memang sakitlah kita. Dia sama kad UNHCR itu. Kerana pemegang kad itu boleh bekerja. Sebab itu Datuk Seri Ahmad Zahid katakan perlu perhatian dalam kad itu. Jadi bagi kita, kita telah lakukan sebaik-baiknya. Malah lebih baik daripada negara yang menandatangani Konvensyen pelarian. Jadi Suhaimi jangan merasa sinis. Saya pasti Suhaimi bukan sinis. Suhaimi cuma menjalankan tugas sebagai compare itu saja. Andai. Dan Suhaimi adalah mewakili apa dipanggil subconscious umum awam. Jadi dia suara umat. Wah, besar tu. Cuma Dr. Bala, dalam hal ini apabila kita mengatakan tidak diberikan liputan yang sewajarnya,
Atas apa juga sebab. Pertama, saya tertanya kenapa sekarang sedemikian. Kerana ada tanggapan yang pernah menganggap bahawa mutakhir dasar luar Malaysia ini tidak seberkesan sebelumnya. Bahkan tadi bila kita menemu bual langsung Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri sendiri menyebut dahulu sewaktu Bosnia. Saya masih ingat era itu. Kita buat, ada kesan, ada dampak dan dia ada imbalan ekonomi juga kemudiannya selepas berpuluh tahun. Tapi kini seolah-olah macam longgar. Apakah itu satu pemerhatian yang adil kepada Malaysia? Saya rasa sebenarnya saya nak pandang jauh sedikit ya, ke hadapan dalam konteks pemikiran strategi lah katakan. Agenda dasar luar kita yang berbentuk katakan agenda setting. Kita sebenarnya berperanan penting dalam agenda setting. Dah sama ada di peringkat ASEAN, di peringkat Asia Pasifik, menggunakan platform EAS, ADMM Plus katakan dalam pelbagai hal sebenarnya kita promote dasar luar, bukan hanya dalam konteks keselamatan tetapi juga dalam konteks jangka panjang ekonomi, sama ada bekerjasama secara positif dengan China, berbaik-baik dengan China di samping memberi tekanan yang tersirat, So dalam konteks itu sebenarnya baik, tetapi mungkin ada kekurangan dalam jurnalisme kita. Mungkin ada kekurangan dalam katakan perdebatan di peringkat dalam negara, dalam agenda dasar luar sehingga ia tidak diungkitkan atau ditonjolkan dengan baik. Bukannya kerja kita sebagai pengamat dasar luar yang baik di rantau yang stabil, neutral kadang-kala dan juga aktif. Katakan kita menolak ASEAN ke hadapan walaupun ada perkara-perkara yang kita belum capai. Kita gunakan EAS untuk menolak agenda ke hadapan walaupun kita jauh sebenarnya nak capai. So itu satu progressive mindset lah, lebih kreatif dan bukan senang untuk bekerja dengan kuasa-kuasa yang lebih besar. So dalam konteks itu kita diterima walaupun kadang-kala kita dipersoalkan. Kenapa kita tak pilih pihak? Saya beri doktor untuk bagi komen lagi lah. Kenapa kita tidak memilih pihak mana? Kita sudah memihak tadi gambarannya. Bukan kita memihak. Sebenarnya saya melihat kita selalu dituduh Amerika mempergunakan kita. Tapi dalam kes Laut Cina Selatan kita sebenarnya kita pergunakan China dan Amerika kedua-duanya sekali untuk kepentingan kita. Itu yang dikatakan Dr. Bala, jurnalisme kita kurang sikit. Kita tidak memperbesarkan isu ini. Mungkin ramai rakyat merasa sinis perkara ini, sebab itu mereka merasa sinis. Tapi apabila ia tiba ke peringkat strategi, ia mungkin bukan untuk tujuan public consumption mungkin. Apakah penting untuk kita mendapat liputan agar difahami sehingga ke akar umbi atau bagaimana dalam antarabangsa dan strategi? Saya rasa ini penting sebab ini bukan kepentingan kerajaan, ini kepentingan negara. Kepentingan negara melibatkan keseluruhan ahli dalam negara termasuk kepentingan kedaulatan kita dan imej kita di peringkat antarabangsa, pengaruh kita, our influence, pengaruh kita di peringkat antarabangsa and our contribution, signifikan kita. Apa signifikasi kita sebagai sebuah negara? Bukan hanya untuk kepentingan negara dalaman saja, tetapi signifikan kita, contribution kita di peringkat antarabangsa supaya kita ni pemain yang progresif dan juga menyumbang. Azmi Hassan ada menulis pada 22 September yang lalu, Syed, ketegasan Malaysia dalam hal pelarian dinyatakan dalam dua perenggan terakhir di bawah ini. Jika hendak dibandingkan dengan Malaysia, Korea Selatan dan Jepun umpamanya mempunyai perundangan mengenai pelarian yang agak ketat yang mengakibatkan jumlah pelarian yang diambil kedua negara ini adalah jauh lebih rendah. Jadi strategi perundangan yang perlu Malaysia bawakan juga sekarang ni, Doktor? Tak, saya tak setuju perkara itu kerana ini adalah peri kemanusiaan. Kita perlu bantu mereka. Malah ATIPSOM kita, Akta Pelarian kita dah ubah sehingga kan pemegang kad UNHCR itu boleh bekerja. Sebelum ni tak boleh bekerja. Jadi kenapa saya, kalau Azmi Hassan tu saya lah yang menulis. Mungkin saya pun tak ingat. Tapi kita tak mau ikut cara Korea Selatan dan Jepun. Negara mereka begitu homogeneous. Satu bangsa saja, tak mau perkara itu. Saya rasa kita boleh, walaupun kita banyak kekangan, walaupun suami mungkin tak setuju, walaupun suami dianggap sebagai suara ummah rakyat Malaysia, tapi perkara ini suami kita melakukan apa yang kita patut. Tapi masalahnya ramai rakyat Malaysia yang masih tak menghargai apa yang kita lakukan. Bukan saja dunia luar tapi rakyat negara kita sendiri. Saya risau bila dia berbaju hijau lain macam ayatnya. Tapi doktor, kembali pada Dr. Bala ya, dalam mood masih PBB sekarang ini dengan penegasan yang diberikan, kalau ada dua isu yang seharusnya rakyat memperbetulkan persepsinya, isu apa? Dua atau tiga lah senaraikan. Kalau kita lihat dalam konteks PBB, I think image negara baik. Sumbangan kita dalam PBB, pasukan pengaman atau
dimensi-dimensi UN yang lain, education, science, environment, kita aktif. Dalam bidang environment kita tidak ditunjulkan dengan baik. Kita sebenarnya aktif. So contribution kita, sumbangan kita stabil, stabil dan progresif. Boleh beri sedikit kepujian lah kalau kita nak beri kepujian, tetapi lebih aktif, perlu lebih aktif, konsisten. So itu yang kita perlu lihat lah. Jangan setakat ada unggah, setakat ada agenda seumpama ini kita nampak aktif. Tapi apa platformnya kalau kita ingin? Media kita terbatas dengan kerana unggah. Selepas unggah seminggu tak ada lagi. Jadi apa platformnya? Di kalangan akademia sahaja barangkali benda ini menjadi satu bumbu pemikiran yang subur. Memang betul, selalu perbincangan dilakukan. Cuma media tak mainkan isu ini. Bagi saya kalau ditanya balik soalan Dr. Bala tadi, dua perkara yang kita menjadi hebat, MH370 dan MH17. Permainan geopolitik paling hebat sekali, tapi kita berjaya menanganinya. Ya, cuma dalam keadaan itu, ia merupakan insiden yang bukan pilihan kita. Berkebetulan, dan dalam setiap insiden ada, where there is crisis, there is opportunity. Kalau ada masa lagi saya nak tanya sejauh mana opportunity itu telah kita manfaatkan sebaiknya. Kita ucapkan terima kasih. Suhaimi, ada kita ingin kongsikan. Ini dia tadi paparan utama. Kita telah pun dapat lihat sebenarnya ketika perbualan Syed Munawar dan juga TPM tadi telah pun dimuat naik di DIY.Pucha. Jadi jelas tadi adalah temu bual eksklusif set bersama TPM tadi, Syed. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Bala, Dr. Azmi. Jangan serik, datang lagi. Kita kena makmurkan lagi perbincangan ini untuk manfaat umum. Topik-topik yang mungkin agak jauh daripada realiti mereka. Sebelum lepas ni next time baju warna merah. Okey, boleh soal. Wah, itu satu cabaran langsung. Macam ada confirmation nak jemput lagi ni. Dr. Bala juga kita. Baju merah juga. Baju merah juga. Okey, terima kasih. Terima kasih, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.